aku rasa untuk minggu ni ejen permang aku dengan Hang adalah sama. Ya. Apa ejen permang kita, Faiz? Ejen permang kita yang memang bukan saja menaikkan bulu roma kita, tetapi membina semangat dan memacu intensiti dalam apa yang berlaku di dunia ketika ini adalah daripada penyokong-penyokong Celtic, sebuah kelab bola sepak di Scotland yang sangat terkenal di seluruh dunia, yang menyatakan sokongan 100% terhadap penduduk Palestin yang sedang berada dalam keadaan yang tekanan yang sangat tinggi, dalam peperangan yang kita sebenarnya tak boleh nak imagine macam mana mereka lalui peperangan ini sekarang ni, dan itu sememangnya apa yang kita panggil sebagai satu perkara yang sangat besar dalam dunia bola sepak, tetapi tidak begitu diperkatakan oleh badan-badan yang sepatutnya memperkatakan tentang perkara ini, Kish. Betul. Jadi sekali lagi, ejen permang kita adalah penyokong Celtic FC di atas sokongan penuh mereka terhadap warga Palestin. Untuk konteks apa yang penyokong Celtic buat adalah mereka mengeluarkan banner Free Palestine dalam perlawanan terakhir melibatkan pasukan Celtic baru-baru ini. Ada sedikit kecaman daripada beberapa pihak tentang keputusan penyokong untuk mengeluarkan banner tersebut untuk menyatakan dan berkongsikan pandangan politik mereka. Tetapi kalau gesture tu, banner yang diorang keluar tu pun dah meremangkan bulu roma, apatah lagi statement yang mereka keluarkan nak lawan individu-individu yang kononnya maki mereka sebab apa ni kau main politik dengan bola sepak, kau samakan. Statement yang dikeluarkan oleh kelab penyokong Celtic adalah mengatakan bahawa kami penyokong sebagai penyokong bola sepak selayaknya memiliki segala hak yang ada dalam dunia untuk menyatakan sokongan kami terhadap apa sahaja isu politik dan yang lebih penting isu kemanusiaan. Sebab isu yang berlaku di Palestin ni bukan sekadar politik, it's a humanity issue kan, isu kehidupan, kelangsungan hidup. So statement tu meremangkan bulu roma aku dan mengingatkan aku semula satu perkara yang sangat penting. Semenjak 1 minggu lepas ni kita banyak mendengar kata-kata dia macam ni, dia akan ada golongan-golongan dalam bola sepak ni yang akan keluarkan statement untuk memberikan backup kepada Israel. Itu sejenis golongan. Kemudian akan lagi ada satu golongan yang akan keluar dan mengatakan bahawa bola sepak dan sukan tidak perlu disamakan. Sukan dan bola sepak ni tak boleh campur. Perlu bola sepak, sukan dan politik maksudnya. Sukan dan bola sepak pula. Bola sepak dan politik, betul. Tidak boleh dicampur aduk, perlu dilayan separately. Tak boleh mix together. Aku tak nak sembang in depth pasal isu Israel, Palestin apa semua sebab those things are complicated enough, complex enough, dan untuk kita nak rumuskan dalam tempoh masa yang singkat ni agak unfair. So kat luar sana ada banyak access information yang korang boleh dapat untuk memahami lebih lanjut tentang krisis tersebut. Tapi aku nak cakap satu je, Faiz. Aku sangat setuju dengan apa yang kumpulan penyokong Celtic katakan, iaitu bola sepak dan politik adalah sesuatu yang memiliki hubungan simbiosis. Sebagai contoh, Faiz, apa yang statement tu katakan tentang asal usul Celtic sendiri sebagai sebuah kelab bola sepak? Mereka mengatakan bahawa Celtic FC itu sendiri adalah kelab yang asalnya daripada oppression, daripada penindasan pelbagai pihak. Kalau tak silap aku dah baca yang Celtic FC ni asalnya ditubuhkan oleh orang-orang Irish yang berlabuh di Glasgow pada sekian tahun dululah kan, dan mereka lebih tahu apa erti oppression, apa erti penindasan. Bukan saja mereka, banyak lagi subsection lain di dunia yang merasa ditindas ataupun selayaknya ditindas. Bukan selayaknya ditindas, selayaknya merasa mereka ditindas sebelum-sebelum ini. Tetapi apa yang mereka katakan ini adalah murni daripada hati mereka, kerana mereka hanya mahu menyokong the right cause. The right cause dalam hal ini adalah macam yang cakap tadi, isu kemanusiaan di Palestin, di mana as we speak now, daripada intro kita tadi dengan sekarang ni aku nak cakap perkara ini, aku tak tahu berapa ramai yang meninggal,
Berapa ramai yang rumah mereka dibom, berapa ramai yang kena roadblock, lepas tu dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa di dalam penjara atas apa yang berlaku, aku tak tahu. Dan selayaknya itu adalah perkara yang sangat tragis, yang kita nak cakap sebenarnya pun kita serba salah sebab kita tak hadapi benda tu. Tapi tak bermakna kita tak boleh cakap pasal benda tu. Dan tak bermakna kita sebenarnya bukan tak bermakna kita tak boleh cakap. Kita perlu cakap. Kita perlu cakap. Yeah. Everyone in the world has to talk about it. Yeah. Sebab hanya kerana benda tu tak terjadi kepada kita, kan? Betul. Kita tak cakap. Bagi aku itu dah negatif dah untuk kita tak bercakap. Kita perlu bercakap. Betul. Untuk sehari-hari. And that's why aku berpendapat bahawa kelab-kelab bola sepak yang ramai daripada golongan anda semua kenal tak kisah di Eropah, di Asia, banyak kelab-kelab bola sepak ini asal usulnya datang daripada komuniti yang melalui kesukaran, the working class yang merasakan seperti mereka ditindas ataupun diketepikan oleh ruling elite. And that's why kelab-kelab bola sepak ni menjadi medan untuk golongan-golongan working class, untuk golongan-golongan bawahan, untuk mereka mengeluarkan rasa kemarahan, untuk mereka membangkitkan semula erti kehidupan. Napoli for example, pandang kelab Napoli itu sebagai kelab apa? Kelab Di Laurentiis, kelab Victor Osimhen, Kvaratskhelia, kelab yang satu ketika dahulu diwakili oleh Diego Maradona. Yes, but there's more to that. Napoli adalah lambang kebanggaan the working class people of southern Italy yang melihat kepada northern Italy, bandar-bandar seperti Torino, bandar-bandar seperti Milan, bandar-bandar seperti Bergamo. Northern Italy ini dipandang sebagai kawasan ruling elite, kawasan orang kaya, kawasan yang mendominasi natural resources dalam negara dan mengetepikan orang yang duduk di selatan Itali. So Napoli itu menjadi lambang kepada kebangkitan mereka. Sama seperti Celtic. Macam Han cakap, diasalkan oleh Irish immigrants di Glasgow untuk mereka cuba raise duit, buat financial raising untuk mereka membantu individu-individu yang sedang mengalami masalah poverty pada ketika itu, kemiskinan. And a good community cause. Betul. Kisah-kisah seperti ini akan ada di merata dunia. So macam mana nak pandang kelab-kelab yang mana asal-usul mereka berpaksikan isu kemanusiaan untuk tidak memperkatakan apa-apa tentang antara krisis kemanusiaan terbesar yang sedang berlaku di seluruh dunia. Mana masuk akal? Apa pula Kish, kita nak cakap tentang hipokrasi di peringkat tertinggi bola sepak dunia kan? Kita tahu di Manchester, bukan di Manchester lah, di England contohnya, siap aku ingat dalam 2 tahun lepas beberapa occasion lah captain pasukan dalam 20 pasukan yang bertanding tu kena pakai armband Ukraine. Di La Liga siap bendera Ukraine ada dekat skor. Kalau hang tengok TV, bendera Ukraine ada dekat skor. Tetapi ketika tempat lain di dunia ini yang bukannya Ukraine dilanda masalah sebegini, tak ada apa. Palestin, macam cakap tadi, Sudan, tak ada apa yang diperkatakan oleh badan-badan bola sepak tertinggi ni. Aku tak terkejut langsung sebab dah bertahun-tahun krisis kemanusiaan berlaku di merata dunia. Tapi jarang sekali kita dengar suara solidariti daripada pihak-pihak tertinggi di barat maupun kadang-kadang di timur. Kita jarang dengar. Israel Palestin ni krisis yang telah pun berlangsung dari awal 20th century. Dah lama dah berlangsung kan. South Sudan dan juga Sudan, peperangan yang ada di beberapa negara besar di Afrika. Civil wars. Kadang-kadang ada terrorist group di situ juga. Tak pernah kita dengar suara solidariti ataupun bantuan militeri. Tak pernah. Very rarely do we hear kuasa dan suara solidariti. Kan? Di Yemen juga dah berapa tahun dah berperang. Padahal tak pernah dengar apa. Padahal kita tahu di setiap negara semua ahli politik, semua orang-orang yang berkuasa, semua nak menggunakan bola sepak sebagai vehicle of popularity. Ketika ada masalah-masalah yang sebegini, tak ada pula kita nak gunakan this vehicle of popularity untuk menyebarkan apa-apa jenis awareness ataupun apa-apa jenis information, apa-apa jenis bentuk solidarity untuk orang-orang yang tertindas ni. Tapi Celtic tu aku ada satu lagi perkara sebelum kita tutup. Mereka menyatakan bahawa
di perlawanan menentang Atletico nanti. 25 Oktober. 25 Oktober. Setiap seorang penyokong Celtic akan datang ke stadium yang aku sure akan penuh, akan bouncing membawa satu bendera Palestin seorang. Dan aku Kish, sebenarnya Champions League musim ni aku tak tengok satu lagi perlawanan. Aku suka untuk record dan aku tengok esok sebab dah tak kuat dah badan aku untuk tengok game pukul 3 pagi ni dah tak kuat. Tapi untuk hari tu I will be there untuk tengok. I will be there no matter what. No matter what. No matter what. I'll be there. Just kata-kata akhir kalau anda penyokong bola sepak, dan anda ada pandangan-pandangan tertentu tentang certain isu kemanusiaan atau isu politik, teruskan lantang bersuara. Kerana jangan lihat bola sepak sebagai satu medan di mana anda hanya ibarat puppet ataupun robot yang hanya hadir ke stadium untuk menyaksikan perlawanan dan chant untuk pasukan anda, dan habis perlawanan celebrate kemenangan ataupun sedih dengan kekalahan dan pulang ke rumah dan teruskan kehidupan. Bola sepak bukan sukan seperti itu. Bola sepak adalah sebahagian daripada kehidupan individu. Bola sepak adalah sebahagian daripada isu yang berpaksikan masyarakat. Benda ni jadi sebahagian daripada bola sepak sejak awal lagi, sejak penubuhan sukan itu sendiri, sejak penubuhan majoriti kelab-kelab terbesar di dunia. Kesemuanya ditubuhkan berpaksikan isu rakyat, isu politik, isu kemasyarakatan dan isu perbezaan kelas. Jadi jangan dengar cakap siapa-siapa yang kata bola sepak dan juga politik perlu dipisahkan. Tak, bola sepak dan politik ada hubungan simbiosis yang dimulakan dari awal lagi. Itu realitinya, itu sejarahnya, dan kita perlu menerima perkara tersebut dan terus menggunakan medan ini dengan cara yang terbaik. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.